Macam mana kita nak cari baki akhir di penyata bank? Dengan menggunakan penyata penyesuaian bank. Kita nak baki di buku tunai tu sama dengan baki dekat penyata bank. Okay? So that's why lah kita kena buat penyata penyesuaian bank. Seperti yang kita belajar sebelum ni, penyata penyesuaian bank tu ada dua cara nak buat dia. Pertama, dengan mengemas kini buku tunai. Dan yang kedua, tanpa kemas kini buku tunai. Kalau dengan kemas kini buku tunai, dia melibatkan dua benda ni je tau untuk buat penyata penyesuaian bank. Cek belum dikemukakan dan deposit belum dikreditkan. Tapi kalau ada tambahan yang ini kan, baki tunai tu kurang catat ni, maksudnya semua ni dimasukkan dalam satu penyata penyesuaian bank tanpa kemas kini buku tunai. So tak perlu buat kemas kini buku tunai. Sebab kalau korang nak kena buat kemas kini buku tunai, korang kena buat buku tunai yang baru. Maksudnya korang kena update korang punya buku tunai tu, baru korang buat penyata penyesuaian bank. Sekarang ni dia dah bagi dah baki debit di buku tunai, dia dah bagi dah. So korang terus je buat penyata penyesuaian bank. Tak payah nak fikir banyak-banyak dah. Kita kena mulakan dengan baki debit di buku tunai. Baki debit buku tunai 4,300. Okey, apa formula dia guys? Korang kena tambah dengan item-item yang boleh menyebabkan baki buku tunai di bahagian debit bertambah. Apa dia? Apa yang menyebabkan baki debit buku tunai bertambah ni dekat bahagian penerimaan buku tunai tu, debit buku tunai tu? Cek belum dikemukakan. Yes, cek belum dikemukakan ni akan menyebabkan baki debit di buku tunai bertambah. Sebab apa guys? Okey, contoh macam ni lah. Kita ada cek, lepas tu kita nak bayar kita punya pembekal, contohnya lah. Lepas tu pembekal tu simpan je cek tu, dia tak pergi dekat bank, dia tak depositkan cek tu. Kita ingat dia dah keluarkan dah duit daripada cek tu kan, tapi dia tak keluarkan lagi duit tu. Dia simpan je cek tu sampai setahun tak keluar-keluar, contoh lah kan. Ataupun cek tu ada problem ke apa ke, kita tak perasan, kita tak notice, dia pun senyap je kan, contoh lah kan. So kita ingat kita dah bayar dekat pembekal tu, kita dah keluarkan cek, so duit tu automatik ditolak lah daripada akaun bank kita. Tapi tidak, duit tu masih ada, duit tu belum ditolak lagi daripada akaun bank kita. So kalau duit itu belum ditolak lagi, kita kena masukkan dekat bahagian debit buku tunai. Sebab duit tu belum ditolak lagi, tidak berlaku pembayaran tunai lagi. So sebab itulah dia akan menyebabkan baki debit buku tunai bertambah. Alright? So korang tulis dekat sini, kita kena tambah cek belum dikemukakan sebanyak RM1,000. Okey? Okey, lepas tu apa lagi? Buku tunai terkurang catat di sebelah debit. Okey, yang ini maksudnya berlakunya kesilapan di buku tunai. Kalau terkurang catat dekat bahagian debit, kita kena tambah di bahagian debit buku tunai. Sebab apa? Apa maksud terkurang catat ni? Okey, debit buku tunai tu merekodkan penerimaan tunai. So kalau terkurang catat, maksudnya dia terkurang terima, terkurang dapat tunai tu. Okey, dia kurang dapat tunai daripada sepatutnya. Contoh, dia dapat duit sepatutnya 1,000, tapi dia dapat 900 je. So kurang daripada sepatutnya, kurang sebanyak 100. So dia kena tambah kat situ 100 dekat bahagian debit buku tunai tu. Alright, so baki tunai kalau terkurang catat di sebelah debit, dia akan menyebabkan debit buku tunai bertambah. So kita kena letak ni, letak 9 kat sini. Baki buku tunai terkurang catat. Okey, yang ini just simple je lah. Kita tak buat format yang betul-betul, sebab ni kertas satu je kan. So kita tengok mana yang bertambah, mana berkurang lah. Alright, so kita tambah semua ni, baki debit apa semua ni, tambah semua ni lah. So dapat dekat sini 5,309. Lepas tu kita kena tolak dengan item-item yang menyebabkan kredit buku tunai bertambah, menyebabkan pembayaran tunai bertambah. Apa dia? Yang ini, deposit belum dikreditkan. Okey, apa maksud deposit belum dikreditkan? Okey, deposit belum dikreditkan, contohnya kita dapat cek. Okey, kita dapat cek, lepas tu kita pun pergilah dekat bank, kita pun deposit lah cek tu dekat bank untuk dapatkan duit lah kan. Tapi last duit tak masuk. Kita ingat duit dah masuk dah, rupanya duit tak masuk lagi. Kita tengok dekat dalam bank kita, tak ada pun duit masuk, contoh kan.
So, kita tak boleh letak dekat bahagian debit buku tunai sebab duit tu tak masuk. Faham tak? Dia macam umpama macam cek tak laku lah kan. Kita tak sepatutnya letak dekat bahagian debit buku tunai. Kita kena kreditkan. Kita kena letak dekat bahagian kredit buku tunai. Sebab cek tu, duit tu kita tak dapat lagi. So that's why dia akan menyebabkan kredit buku tunai bertambah. Okay, so korang kena tulis kat situ, tolak dengan deposit belum dikreditkan sebanyak 6,550. Okay, cuba korang tolak. Korang akan dapat jawapan dalam negatif 1,241. Yang ini last kali adalah baki di penyata bank. Sebab dekat atas buku tunai, baki buku tunai. Dekat bawah mesti baki penyata bank. Tetapi kalau baki dekat penyata bank tu negatif, bermaksud dia adalah overdraft bank. Maksudnya overdraft bank. So kalau melibatkan overdraft tu, kalau dekat buku tunai tu debit, dekat bawah pun korang kena letak debit juga. So jawapan dia adalah A, baki debit 1,241.